Nokia Corporation berasal dari Finland dan ditubuhkan pada tahun 1865. Melalui pembangunan berterusan, pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an, Nokia menguasai pasaran telefon bimbit global. Model klasik seperti Nokia 3310, 8250, dan 8110 telah dikenali oleh ramai orang. Jika anda mengikut trend pada masa itu, mustahil tidak pernah memiliki telefon bimbit Nokia. Bahkan, bahagian pasaran global Nokia pernah hampir mencapai 40%. Walaupun cukup popular, setelah telefon pintar diperkenalkan, Nokia mengalami kehancuran yang lebih cepat daripada yang dijangka. Kini, bahagian telefon bimbit Nokia tidak lagi wujud dan diambil alih oleh syarikat bernama HMD Global untuk penyelidikan dan pembangunan serta penjualan. Berbanding dengan telefon bimbit Nokia pada tahun 90-an yang akrab dengan kita, ini menjadi nostalgia zaman yang lalu. Hal ini juga menimbulkan rasa ingin tahu mengapa Nokia jatuh ke kondisi seperti ini. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pertama sekali, mari kita lihat sejarah perkembangan Nokia. Pada awalnya, Nokia adalah syarikat yang memberi tumpuan kepada industri pemotongan kayu dan kertas. Selepas beberapa dekad pembangunan, Nokia mula membeli dan mengambil alih bisnes getah dan kabel. Pada tahun 1967, tiga syarikat termasuk Nokia bergabung untuk membentuk syarikat baru bernama Nokia Corporation. Ini membolehkan Nokia untuk memasuki industri kertas, kimia, getah, kabel, farmasi, gas asli, minyak, dan ketenteraan. Pada masa itu, Nokia malah menghasilkan peluru, tayar, dan kasut kulit. Secara keseluruhan, Nokia hampir boleh dikatakan menguasai semua jenis bisnes. Melangkah ke tahun 1980-an, dengan pembangunan teknologi, rangkaian perkhidmatan telefon bimbit di utara Eropah telah dibuka secara rasmi, menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat. Nokia melalui anak syarikatnya, memperkenalkan Mobira Senator pada tahun 1982, yang dianggap sebagai telefon bimbit pertama Nokia. Namun, pada awalnya, produk ini dianggap sebagai telefon kereta, iaitu digunakan dalam kereta, dengan berat sehingga 22 paun, kira-kira 10 kilogram, yang tidak mudah dibawa. Nokia kemudian meneruskan pengambilalihan dan menjadi salah satu pengeluar peralatan elektronik terkemuka di Eropah, dengan kemajuan yang ketara dalam produk elektronik pengguna. Antara pencapaian yang paling penting adalah Mobira Citiaimin 900 yang dihasilkan pada tahun 1987, yang dianggap sebagai satu tonggak penting kerana beratnya hanya 1.7 paun, sekitar 770 gram, yang boleh dipegang dengan tangan. Selain itu, ketika pemimpin Soviet pada masa itu, Mikhail Gorbachev, menggunakan telefon ini dalam sidang akhbar, telefon ini dijuluki Gorba di Finland. Namun begitu, Nokia terutamanya membangunkan perniagaannya melalui pengambilalihan, dan pada akhir tahun 1980-an, mengalami kesulitan keuangan. Dengan kemajuan teknologi dan semakin banyak orang mampu membeli telefon bimbit, peluang besar dalam perniagaan telefon bimbit menyebabkan Nokia memulakan penyusunan semula pada tahun 1990, dengan melaksanakan strategi memangkas cawangan yang tidak penting, memisahkan perniagaan asal seperti getah, kertas dan juga bahagian televisyen dan komputer peribadi yang baru dibangunkan, untuk memberi tumpuan kepada pembangunan perniagaan telefon bimbit dan komunikasi. Jorma Ollila, yang menjadi CEO Nokia pada tahun 1992, membawa Nokia ke puncak kejayaan. 2 tahun kemudian, Nokia membatalkan semua cawangan selain daripada perhubungan, dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada produk sistem komunikasi mudah alih global, GSM. Dengan perkembangan alam sekitar, jualan dan pesanan telefon Nokia secara keseluruhan meningkat dengan pesat. Pada tahun 1997, Nokia mengatasi Motorola dan menjadi raja dalam pasaran telefon bimbit global, dan memenangi gelaran juara jualan selama 14 tahun berturut-turut. Ini adalah hari kegemilangan empayar telefon Nokia.
Nokia 1100 dan 1110 dilancarkan pada tahun 2003 dan 2005 berturut-turut, dan keduanya mempunyai jualan global sekurang-kurangnya 250 juta unit, menjadikannya telefon bimbit dengan jualan tertinggi sepanjang masa yang masih belum dipatahkan hingga tahun 2022. Pesaing terdekatnya adalah iPhone 6 dan iPhone 6 Plus daripada Apple, yang mempunyai sekurang-kurangnya 220 juta unit, tetapi mengingat ia merupakan produk lama yang dilancarkan pada tahun 2014, untuk melampaui rekod itu dapat dikatakan tugas yang mustahil. Selain itu, Nokia mempunyai bilangan telefon bimbit yang paling banyak dalam senarai 40 telefon bimbit dengan jualan tertinggi sepanjang masa di seluruh dunia, dengan jumlah sebanyak 15 model, menunjukkan kedudukan monopoli Nokia di pasaran telefon bimbit pada masa itu. Dan sebenarnya, kerana Nokia memegang kedudukan puncak dalam industri ini untuk jangka masa yang lama, ia telah mencipta banyak model klasik. Nokia 1100 dan 1110 yang baru disebutkan adalah salah satu contohnya. Walaupun pada masa itu terdapat lebih banyak peranti telefon bimbit moden dan maju yang tersedia di pasaran, tetapi untuk pengguna di negara membangun, mereka tidak memerlukan dan tidak dapat menggunakan fungsi-fungsi mewah ini, dan hanya memerlukan fungsi panggilan telefon, SMS, dan jam alam. Dan kerana Nokia 1100 adalah telefon bimbit paling murah yang dijual oleh Nokia, ia menjadi pilihan yang ideal untuk pengguna dengan pendapatan yang rendah. Pangsa pasaran telefon bimbit global Nokia mencapai puncak pada 38.6% pada tahun 2008, tetapi kemudian ia menurun dengan cepat apabila dihadapi oleh iPhone daripada Apple dan kumpulan Android yang dipimpin oleh Samsung. Pada suku kedua tahun 2011, Nokia telah dilanggar oleh kedua-dua Apple dan Samsung, menjatuhkan tahtanya setelah mengekalkannya selama 14 tahun, dan ini hanya berlaku dalam masa 3 tahun selepas Nokia mencapai puncak pangsa pasaran. Nilai perniagaan telefon bimbit Nokia merosot dengan cepat, menjadi sia-sia. Walaupun Microsoft telah membelinya pada tahun 2013, ia melepaskannya hanya selepas 3 tahun pada tahun 2016, menjual perniagaan telefon bimbit Nokia ke anak syarikat Foxconn, HMD Global. Selain itu, HMD memperoleh hak penggunaan eksklusif untuk jenama Nokia selama 10 tahun ke depan, dan menggunakan jenama Nokia untuk membangunkan peranti telefon bimbit Android, iaitu telefon bimbit Nokia pada masa kini. Ini juga menimbulkan keinginan untuk mengetahui mengapa Nokia berakhir dengan cara ini. Analisis menunjukkan bahawa kejatuhan Nokia bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal tetapi melibatkan pelbagai faktor yang berkaitan. Sebahagian besar faktor ini berasal daripada penolakan pengurusan tinggi Nokia untuk melakukan reformasi. Mari kita kembali ke tahun 2007, ketika Apple melancarkan iPhone yang menggemparkan industri telefon bimbit. Ketika pembuat telefon bimbit lain sibuk meningkatkan dan membangunkan telefon pintar, Samsung dengan cepat melancarkan produk berasaskan sistem Android, tetapi Nokia tidak mahu mengikutinya. Pengurusan tinggi Nokia pada masa itu berpendapat bahawa pengguna tidak akan menerima telefon sentuh dan akan terus menggunakan papan kekunci QWERTY. Pada masa itu, pengurusan tinggi Nokia tidak pernah berpendapat bahawa sistem Android adalah satu kemajuan dan tidak mahu menggunakan sistem Android. Ketika Nokia sedar tentang tren pasaran, ia sebenarnya melancarkan sistem Symbian. Tetapi Apple dan Samsung telah mendapat kelebihan awal sebagai pemimpin pasaran, dan kedudukan dua jenama besar ini tidak dapat digugat. Ini menjadi sebab utama kegagalan Nokia. Seorang penyelidik telah mengkaji 76 pengurus dan kaki tangan atasan dan tengah di Nokia, serta jurutera dan pakar luar, dengan harapan untuk mengenal pasti faktor yang menyebabkan kejatuhan Nokia. Penyelidik mendapati bahawa kejatuhan Nokia boleh dikaitkan dengan faktor politik dalaman. Budaya syarikat Nokia telah menghasilkan suasana ketakutan yang seragam. Ini mempengaruhi cara berinteraksi antara kaki tangan. Pemimpin menjadi naik turun dalam suasana hati, pengurus atasan takut terhadap persekitaran luar, tidak berani mengakui kelemahan sistem Symbian. Pengurus tengah takut untuk bercakap jujur kerana mereka takut jika mereka bercakap jujur, mereka mungkin dipecat.
Pengurusan tinggi kurang berkebolehan dalam teknologi, tidak sebaik jurutera terbaik Apple. Ini membuatkan pengurusan tinggi Nokia sukar menilai had teknologi ketika mereka menetapkan matlamat. Mereka juga kurang berwawasan, hanya mahu memenuhi permintaan pasaran jangka pendek. Faktor-faktor ini menyebabkan kaki tangan berpura-pura bahawa mereka memahami masalah dan profesional, bahkan memperindah data hasil. Setelah kehilangan kaki tangan yang melaksanakan, Nokia justru akan mengambil pekerja yang mempertahankan sikap boleh dilakukan. Mereka tidak akan menentang keadaan semasa dan bahkan mengabaikan cadangan penasihat luar, kehilangan peluang untuk mendapat pandangan luar. Terdapat pihak dalaman yang mengaitkan kemerosotan Nokia dengan kesilapan strategi dan pengurusan CEO Stephen Elop yang dilantik pada September 2010, yang dikenali sebagai kesan Elop. Ini adalah gabungan dari dua kesilapan utama dalam dunia perniagaan, kesan Ratner dan kesan Osborne, iaitu mengkritik produk sendiri secara terbuka dan mengumumkan pelancaran produk baru terlalu awal. Kesan Ratner menggambarkan pengkritikan oleh pihak atasan syarikat terhadap produk sendiri yang menyebabkan kehilangan kepercayaan pengguna. Cerita bermula dengan watak utama iaitu Gerald Ratner, seorang peniaga perhiasan berpatutan dari UK. Pada tahun 1991, semasa memberi ucapan untuk mempromosikan syarikatnya, beliau diminta oleh pasukan perhubungan awam untuk menambahkan beberapa jenaka agar penonton lebih tertarik. Oleh itu, dalam ucapan tersebut, Ratner menggambarkan syarikatnya secara jenaka dan merendahkan produk-produknya dengan menyatakan bahawa semua produknya adalah sampah dan dijual dengan harga rendah kerana kos pengeluarannya yang sangat murah. Walaupun penonton sangat terhibur, tetapi berita itu kemudian dilaporkan oleh media dan didengar oleh pengguna sebagai penghinaan. Ini menyebabkan jualan syarikat dan harga sahamnya merudum, dan Ratner turun dari jawatannya 1 tahun kemudian. Syarikat itu akhirnya menuju ke arah kemerosotan. Dalam contoh Nokia, Elop memutuskan untuk mengubah platform sistem ke Windows Phone pada Februari 2011. Dia membuang semua telefon pintar sedia ada syarikat serta platform Mego generasi seterusnya yang belum dilancarkan. Namun, Elop membandingkan Nokia sekarang dengan platform yang terbakar dalam memo dalaman yang tersebar. Kita harus melompat dari platform ini dan harus menentukan bagaimana kita akan mengubah cara kita berperilaku. Tidak menghairankan, keyakinan pengguna dan syarikat telekomunikasi terhadap Nokia hampir segera merudum. Osborne Effect menggambarkan situasi di mana syarikat mengumumkan terlalu awal mengenai produk generasi baru yang akan merosakkan jualan produk sedia ada. Cerita protagonistinya adalah pembuat komputer peribadi pada tahun 1980-an, Osborne Computer Corporation. Pada tahun 1981, syarikat itu memperkenalkan produk Osborne 1 yang sangat berjaya. Pada awal tahun 1983, pengasas syarikat mengumumkan bahawa mereka akan mengeluarkan produk baru Osborne Executive. Namun, produk tersebut sebenarnya belum disediakan. Pengedar dan pengguna berfikir Osborne 1 akan diganti dengan produk baru dan jualan turun secara drastik. Ini menyebabkan masalah kewangan bagi Osborne Computer dan pada akhirnya, syarikat itu mengisytiharkan kebankrapan pada September 1983. Dalam contoh Nokia, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Nokia pada Februari 2011 memutuskan untuk mengubah platform sistem mereka menjadi Windows Phone. Ini bermakna mereka membuang Symbian dan Mego. Pada bulan Jun 2011, Nokia melancarkan telefon pintar pertama mereka yang berdasarkan platform Mego, iaitu Nokia N9, dan ia dijual pada bulan September tahun yang sama. Ini menjadi telefon pintar pertama dan terakhir Nokia yang menggunakan platform Mego. Pada bulan November tahun yang sama, telefon pintar Windows Phone pertama Nokia telah dipasarkan. Oleh sebab alasan yang jelas, mengapa pengguna ingin membeli telefon pintar yang sudah tidak mempunyai masa depan. Beberapa sarjana juga percaya bahawa kegagalan Nokia bukan semata-mata disebabkan oleh persaingan dengan Apple, Samsung, dan Google. Sebaliknya, kegagalan itu datang dari dalaman syarikat itu sendiri.
Para pentadbir tertinggi tidak lagi mempunyai keupayaan teknikal atau keupayaan penyatuan strategi yang mencukupi, dan mereka terperangkap dalam sistem simbian. Keputusan pengurusan Nokia tidak berfungsi dengan baik, birokrasi semakin berkembang, dan persaingan dalaman yang teruk semuanya menghalang Nokia daripada sedar bahawa persaingan di pasaran telah berubah dari persaingan produk menjadi persaingan platform. Selain itu, analisis lain menyatakan bahawa Nokia dikenal kerana produk kerasnya, tetapi tidak memberikan perhatian yang mencukupi kepada perisian, yang mengakibatkan kegagalan mereka dalam mengekalkan perkembangan teknologi. Ketika Nokia mulai mengembangkan perisian, sudah terlambat, dan Nokia juga terlalu memperlebihkan nilai jenama mereka sendiri. Syarikat ini percaya bahawa walaupun telefon pintar Nokia dilancarkan kemudian, pengguna masih akan bersedia membelinya. Tetapi kenyataannya membuktikan bahawa pemikiran ini sangat salah, dan transaksi dengan Microsoft tidak menguntungkan kedua-dua pihak. Nokia tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, dan akhirnya menjadi ketinggalan zaman. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.